Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke zaman Uthmaniyah. So dalam zaman Uthmaniyah ini kami akan meng-highlight tentang seorang tokoh Islam yang hebat. Namanya ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. So kalau diceritakan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni, tadi cerita dulu pasal ciri-cirinya masa ia muda-muda. So yang awal sekali is dia ni apa ni? Time zaman ni muda ni, dia ni macam tani je, enjoy juga. And then also dia ni kalau time belajar ni promote juga lah. So time dia muda-muda ni, dia punya ibu bapanya ni dah berhenti berusaha untuk mencarikan dia ni cikgu yang terbaik, which is ulama-ulama. Parentsnya ni sanggup mencari ulama untuk mengajar ke dia tentang semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. So dari sana apabila ulama-ulama ni mengajar ke dia, walaupun Al-Fatihah ni jenis promote, tapi insyaAllah alhamdulillah ulama-ulama ni berjaya membina kriteria macam seorang sahabat itulah. So insyaAllah dalam insyaAllah Al-Fatihah ni pun ada one day tu ia terbaca satu hadis inilah, yang mana hadis satu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila ketika baginda menggali parit Khandaq, tema tu Rasulullah bersabda kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan muslimin, yang mana rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. So apa yang akan diceritakan sini ialah bagaimana peperangan Sultan Muhammad Al-Fatih. So kalau tadi lihat kemarin, ini adalah 3D model Konstantinopel. So apa yang akan diceritakan sini ialah di ujung-ujung peperangan bagaimana Al-Fatih menakluki Konstantinopel. So time itu Al-Fatih membawa tentera-tenteranya seramai 250,000 orang. Ia menyerang dari kawasan kemari. So ini adalah panglima-panglimanya. Tapi selain daripada itu, tentera-tentera Al-Fatih ada juga berada di sini, yaitu kapal-kapal tentera lautnya itulah. So one day ni kira Allah mengirim ujian adalah arah muslimin ni lah, yang mana tentera Byzantine ni memohon bantuan daripada Pop. Kali Pop itu pun mengantar 4 buah kapal Galileon yang macam dalam cerita Pirates of Caribbean macam ni dari sebelah sini. So time itu Allah pun mengirim satu lagi hujan berupa angin. Angin itu datang dari kemari. So kalau logiknya bila angin itu meniup dari belakang, kapal ini pun makin laju. So imagine tak, time itu kapal tentera muslimin yang itu saiznya lagi damit sikit daripada ni, dorang ni ternampak kapal-kapal musuh ni, kapal-kapal bantuan musuh datang kan ni. Dorang cuba menghalang ni, dorang cuba memampan untuk menyerang lah. Tapi apakah daya kena rujuh lah dorang ni. So by the end dorang sampai sini. Sudah datang sini ada rantai yang melintasi sungai arah Konstantinopel ni lah. Tema tu cuma ni. Fungsinya ialah untuk menghalang kapal-kapal muslimin daripada masuk kemari. So apabila kapal bantuan musuh ni datang, rantai ni pun kena turunkan, dan then kapal ni pun dapat masuk ke dalam. Imagine lah tema tu bagaimana moral askar-askar tentera muslimin yang mana masa tu dorang tu merasa down lah, macam orang lemah semangat. Apatah lagi dorang gagal menghalang kapal-kapal bantuan daripada memasuki perairan ni. So kalau the opposite-nya is orang askar-askar tentera Byzantine, dorang ni happy benar lah apabila ada bantuan-bantuan datang. So bantuan ni ada makanan, ada minuman, ada ubat-ubatan, ada senjata-senjata semua itulah. So time itu tentera muslimin moralnya down sekali, sampaikan ada satu panglima itu ia mensuggest arah Sultan Muhammad Al-Fatih supaya stop, berhenti tah. Ni ada harapan ni. Tapi Al-Fatih masih meneruskan peperangan ni lah. So bagaimana ia punya next plan nya yang kami consider hebat is ia mengarahkan askar-askarnya untuk menaikkan 70 buah kapal tentera lautnya untuk menaiki bukit-bukit di sini, yang mana kapal itu melalui bukit sini, melintasi sini dan turun kemari. So bagaimana
tentera Al-Fatih dapat membuat itu, imagine ani kayu balak, and then kayu balak itu dipaliti sama lemak binatang, kononnya supaya supaya licin. So imagine macam tayar tu, dia turunnya macam smooth lah. Mari, cuma tu dah Al-Fatih membuat menaikkan kapalnya dari laut sini naik ke bukit sini dan turun kemari dalam satu malam sahaja. And then that's not done lah orang, walaupun plan itu kena consider hebat lah, sampaikan tentera Byzantine time tu masa dorang esok paginya tu dorang niat kan, ya awalnya kemarinnya dorang mana ada datang kapal bantuan, tapi sudah esok paginya dorang lihat kapal tentera muslimin bersusun sudah arah sungai-sungai sana. Imagine lah time tu yang awalnya happy ada bantuan, tapi in the end lalah semangat lah dorang, macam Allah ada harapan ni, macam harapan palsu lah. So start dari tu kaum muslimin pun menyerang lagi sekali lah. So dalam beberapa hari selepas itu, tentera Al-Fatih pun masih ada another plan yang orang supaya make sure that kemenangan itu milik pihak muslimin lah. So apa yang ia buatkan is ia buat menara bergerak. So menara bergerak ini cimana usulnya, kalau kamu pernah lihat cerita Lord of the Rings, ada menara tu itu sudah tu konsepnya tu. So, kalau masih jenda dapat dibayangkan, mungkin cimani lah dia punya konsepnya tu lah. So dari sana Al-Fatih pun membuat 4 buah sepatu dalam satu malam saja. So imagine ini tinggi dinding kota Konstantinopel, and then ini ketinggian menara dorang. So dalam menara tu ada pintu-pintu umpama jambatan lah. Bila menara ni hampir kota ni akan turun, jembatannya akan turun dan keluarlah segala tentera muslimin dari sana. Sanalah start kemenangan Al-Fatih lah. So insyaAllah kalau apa pengajaran yang tadi dapat sana is never gives up lah. Walaupun ni orang terdesak cemana sekalipun keadaan itu, tadi teruskan juga. Ya Al-Fatih tu, ya umpama aku bagi kamu lipunan ni for free lah. So ini plan A Sultan Muhammad Al-Fatih, which is 70 buah kapal melintasi darat, bukit-bukit menuju ke sungai. And then plan B menara bergerak. So kalau tangan tadi sebuting itu, tadi dapat beberapa lagi ya. Tapi oleh kerana ada plan B, menangan itu milik Al-Fatih. So selain daripada itu is another secret success for Sultan Muhammad Al-Fatih is satu, ia berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Kedua, ia sentiasa menaikkan semangat tentera-tenteranya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then last sekali, the most important lah yang dapat tani apply untuk kehidupan tani is Al-Fatih sebelum ia melaksanakan serangan terakhir atau ia menyuruh askarnya untuk berpuasa, and then ia menyuruh askarnya untuk banyakkan solat sunat tahajud. Ia suruh askarnya untuk banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berzikir, dan apa saja amalan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dari sanalah kunci kemenangan Al-Fatih. Apabila orang dekat dengan kepada Allah, Allah akan memberi bantuan kepada mereka. So insyaAllah itu part of the story yang tentang peperangan itu. Tapi ada one more story yang very very interesting is apabila sudah Konstantinopel itu ditawan lah. So time itu hari Jumat, time itu dorang kan solat Jumat. Time itu Al-Fatih pun bukan Al-Fatih, ramai orang bertanya-tanya lah siapa yang layak jadi imam. So tentera Al-Fatih pun melagau semua tenteranya dan suruh mereka suruh berdiri. So dia tanya 3 soalan yang very very important. The first soalan is, siapa yang dari sejaknya balik sampai masa ni walaupun sekali pernah meninggalkan solat 5 waktu, sila duduk. Tema tu seorang pun nada duduk. Imagine lah macam hebatnya sebaik yang kena panggil sebaik-baik tentera ni. Dorang jaga solat 5 waktu dorang. And then the second question yang ia tanya is, siapa yang dari sejaknya balik sampai masa ni Indah pernah meninggalkan solat sunat rawatib, iaitu qabliyah dan ba'diyah, walaupun sekali, sila duduk. Tema tu baru tak ada separuh askarnya duduk.
And then last sekali, soalan yang paling mahal, dia tanya, siapa yang darinya balik sampai masa ni pernah meninggalkan solat sunat tahajud walaupun sekali sila duduk. Tema tu semua askar-askarnya duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sana nampaklah tadi mana kriteria Sultan Muhammad Al-Fatih yang kena gelar sebaik-baik raja tema tu. So insyaallah itu is the summary story of Sultan Muhammad Al-Fatih. So now we will move on to tokoh-tokoh yang kurang dikenali oleh Islam.